A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan Alhamdulillah kita telah pun sampai kepada 8 Syawal 1443 Hijri, dan bersamaan dengan hari Isnin 9 Mei 2022. Dan saya kira masih belum terlambat untuk kami di Tanyalah Ustaz mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan juga batin. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan Alhamdulillah pada pagi ini satu topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan dalam bab ibadah, iaitu dengan tajuk sebab rosaknya ibadah. Sebab rosaknya ibadah. Dan sebagaimana biasa kita bawakan ke studio pada pagi ini bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Firdaus Subhi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri Ustaz. Salam. InsyaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah. Amin wa antum bikhair. Amin, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal. Dan Alhamdulillah Ustaz, sebagaimana biasa tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini mungkin lain daripada yang lain, iaitu sebab rosaknya ibadah. Dan ramai pastinya tertanya-tanya apakah sebenarnya yang kita nak bicarakan pada pagi ini Ustaz. Dan sebelum itu, sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Jangan malu, jangan segan. Anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda, kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa, Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan yang menonton di Facebook, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab anda dengan berkongsi, sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Fadil Ustaz, tak perlu kita bicara panjang, banyak yang akan dikongsikan oleh yang bagi Ustaz panel kita pada pagi ini dengan topik ibadah, sebab rosaknya ibadah. Jadi untuk mukadimah topik saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Annahu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Anas yang bersama dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kepada para penonton, hadirin dan hadirat, dan seluruh mereka yang bersama-sama pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberkati kehidupan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Amin. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, dengan usaha yang kita lakukan pada pagi ini, melihat dan menonton rancangan Tanyalah Ustaz, niat kerana Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada kita pahala dan ganjaran kerana ia dianggap sebagai salah satu ibadah yang sedang kita lalui. Mudah-mudahan itulah yang diharapkan dalam kehidupan kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Para penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik kita pada pagi ini iaitulah sebab rosaknya ibadah. Ibadah dalam kehidupan umat Islam ataupun bukan kehidupan orang yang beriman pada Allah, maka itu merupakan satu kewajipan yang Allah tuntut. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 21, Allah memanggil seluruh manusia, sama ada mereka beriman ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beribadah kepada Allah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah ataupun beribadahlah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga menciptakan orang-orang sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga disebut oleh Allah dalam surah Az-Zariyat pada ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menyatakan secara jelasnya dengan ayat yang menunjukkan tentang tanda sebenar hakikat kehidupan manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menjadikan jin dan tidaklah aku menciptakan manusia di muka bumi ini melainkan mereka diminta untuk mengabdikan diri, beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali dalam ayat ini memberikan gambaran pada kita, hidup kita daripada tidurnya kita, bangkit daripada tidur, kita bekerja pada hari ini, cuti dah tamat dah. Seminggu telah pun kita lalui di bulan Syawal ini dengan cuti-cuti yang mudah-mudahan dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan pada kita bersama. Dan kita bekerja ini juga boleh menjadikan kerja kita ini mendapat pahala di sisi Allah, dan setiap perkara yang mendapat pahala di sisi Allah itu dikira ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sebahagian ulama memberikan ta'rifan tentang ibadah itu adalah merupakan ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali zahiran atau batina atau kama qala. Jadi kata-kata para ulama mereka mengatakan ibadah ini adalah merupakan satu kata nama yang jami', yang menyeluruh, yang merangkumi pada seluruh kata-kata dan seluruh amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang Allah redha pada kita itulah ibadah, dan segala perkara yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dinamakan sebagai ibadah. Ya, dan yang seterusnya sebelum kita meneruskan perbincangan, para ulama juga bicarakan dalam babul ibadah ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan nama ibadah mahdah dan yang kedua disebut dengan nama ibadah ghair mahdah ataupun muallalah. Ibadah mahdah ini bermaksud ibadah yang tidak boleh diubah. Perkara yang telah Allah sebutkan dan syariatkan secara khusus. Contohnya ibadah salat. Salat fardu 5 waktu ini tidak boleh diubah daripada 4 rakaat ataukah menjadi 3 rakaat. Melainkan kalau musafir kita boleh kosarkan menjadi 2 rakaat. Dan begitulah ibadah salat maghrib yang kita nak buat sebanyak 2 rakaat tidak boleh, kerana ia merupakan satu ibadah yang khusus yang telah pun ditentukan kaedah dan cara pengamalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua iaitulah ibadah ghair mahdah, ibadah yang tidak jelas dari sudut pensyariatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itu boleh dilakukan bersandarkan kepada nas daripada Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu di antara mukadimah perbincangan kita insya-Allah pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz atas penjelasan yang cukup menarik, dan mungkin ada tambahan sedikit pada Ustaz. Kita ingin raikan soalan, tapi sebelum tu Ustaz, mungkin ada yang menyebutkan tentang ibadah umum dan juga ibadah khusus. Mungkin ada penjelasan di sebalik kenyataan tu Ustaz. Mungkin sedikit pada Ustaz tambahan. Baik, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang disebut dengan nama ibadah khusus tadi saya perjelaskan ia disebut dengan nama ibadah mahdah. Maksud ibadah yang memang untuk ta'abbud semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh diubah dari sudut pengamalannya. Perkara yang berkaitan dengan bab puasa sebagai contoh. Puasa di bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari, nak ubah pula tukar pada bulan Rejab sebagai contoh, ataupun bulan Syawal kita tukar dia dengan 30 hari. Kenapa? Sebab nak kiaskan dengan puasa di bulan Ramadan rasa macam tidak cukup, maka dilaksanakan di bulan Syawal. Maka ibadah ini tidak boleh dilaksanakan kerana bulan Ramadan ataupun puasa di bulan Ramadan adalah puasa yang ditetapkan pada bulan tersebut dalam tempohnya sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Begitulah juga dengan ibadah yang berkaitan dengan haji. Haji kita nak tukar pula lakukan pada bulan Muharram sebagai contohnya, tidak boleh, kerana bulan tersebut itu bukanlah dianggap sebagai bulan haji, dan dia dilakukan dan dilaksanakan pada tarikh-tarikh dan waktu-waktu yang tertentu untuk dilaksanakan ibadah haji tersebut dengan kaifiat yang tertentu. Maka
Ibadah seumpama ini ia tidak boleh diubah. Ini dinamakan sebagai ibadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah yang umum, iaitulah ibadah yang kita laksanakan, pertama, satu perkara yang kita laksanakan, niat kita adalah semata-mata kerana Allah. Dan yang kedua, kita laksanakan amalan tersebut itu tidak bercanggah daripada syariat yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui Al-Quranul Karim dalilnya ataupun melalui ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa yang diperhatikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terhadap amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, baik, saya kira cukup jelas apa yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Dan di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang telah pun bersedia bersama kita, iaitu Haji Tukinun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji Tukinun, apa khabar? Alhamdulillah baik. Kalau dahulu saya nak ucapkan selamat saya Aidilfitri, maaf lahir batin Ustaz katanya. Ya, selamat raya insya-Allah. Baik. Persoalannya Ustaz, berkenaan solat itu Ustaz, kalau bacaan Fatihah kita tak sempurna. Kalau sekarang contohnya kalau kita bahasa Jawa Perak kita Ustaz, bacaan walatol macam tak betul lah Ustaz. Adakah boleh merosakkan kita punya ibadah solat ke atau macam mana Ustaz? Itu satu soalannya ya. Ini terima kasih Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Ustaz dan solat insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Haji Tukinun. Diucapkan juga selamat Hari Raya Aidilfitri. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Berkaitan tentang bacaan Al-Fatihah dari sudut ayat-ayat yang dibaca, maka ia perlu diperhatikan dari sudut makharijul huruf. Ya, makharijul huruf perlu diperbetulkan. Kenapa? Sebab ia berkait dari sudut bacaan. Jika tersilap ataupun apa yang disebut dengan nama lahan jali, bacaannya memang tersasar dari sudut sebutannya, sama ada huruf yang dibaca itu tidak tepat sehingga mengubah makna, ataupun dari sudut baris yang dibaca dalam keadaan tidak betul, makna juga akan berubah. Kerana setiap baris hujung yang berubah barisnya, kadang dia boleh memberikan perubahan dari sudut kedudukan statement ataupun makna yang disampaikan. Maka sebab itu bacaan tersebut itu perlu diperbetulkan. Bagaimana keadaan kalau orang yang membaca surah Al-Fatihah di saat ketika menunaikan ibadah salat tersebut, maka bacaan Fatihahnya tidak betul sehingga berlaku kerosakan pada bacaan Fatihah tersebut, maka solatnya ketika itu akan terbatal. Disebabkan Fatihah ini adalah merupakan rukun qauli yang wajib untuk dijaga, kerana ia merupakan salah satu rukun. Sekiranya rukun tersebut rosak, maka rosaklah seluruh solat yang dilaksanakan. Melainkan jika sekiranya orang tersebut dia baca memang dalam keadaan tidak tepat, tapi dia belajar. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' falahu wa alaihi syak falahu ajran. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mahir membaca Al-Quranul Karim, maka mereka akan sentiasa didampingi oleh seorang malaikat yang dinamakan dengan malaikat safarah kiramil bararah. Dan orang yang membaca Al-Quran wa yaqra wa yatata'ta, dan dia membaca dalam keadaan tersangkut-sangkut bacaan tersebut, bacaan tidak betul. Maklum sajalah kita ni bukan orang Arab, mungkin ada di kalangan kita orang Jawa, saya pun orang Jawa juga. Kedah, jadi campur tersebut. Baik, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang lidah kita tak betul, kita usahakan baca juga, masih lagi ada kesilapan tersebut. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca dalam keadaan yatata'ta, dia berusaha untuk belajar, tetap dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pahala. Pertama, usaha dia, dan yang kedua dia belajar atas kesilapan-kesilapan tersebut. Dan di sana ada perbincangan dan perbahasan di kalangan para ulama yang memberikan kepadanya kerana dia telah berusaha. Maka di situ tetap sahaja ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kata kata ketak-ketak Ustaz. Ketak-ketak. Dia tak Ustaz. Jadi insya-Allah mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan Fadil Ustaz di Facebook, sahabat kita bertanya soalan Izara Zulakha yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Soalannya, bagaimanakah untuk mengekalkan momentum ibadah ketika Ramadan? Namun, apabila Syawal menjelma, momentum untuk mengekalkannya agak sukar. Lebih-lebih lagi untuk melaksanakan puasa 6. Lebih-lebih lagi apabila kita mendapat jemputan hari ataupun rumah terbuka sehingga lewat untuk melaksanakan puasa sunat Syawal. Mohon pandangan Ustaz. Syukran, insya-Allah. Beraya sebulan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Izzara atas soalan yang diajukan. Bagaimana pertamanya, bagaimana kita nak istiqamah, nak mengekalkan momentum ibadah yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan. Pertama, kita tidak nafikan. Bulan Ramadan adalah merupakan satu bulan yang cukup istimewa, yang disebut oleh Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin atau suffidatis syayatin." Ada 3 keistimewaan yang Allah berikan antaranya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, Allah mempermudahkan amalan kita. Pintu syurga dibuka, artinya Allah mempermudahkan kita beramal. Dan yang kedua, pintu neraka dikunci. Allah menutup pintu-pintu yang membawa kepada kemaksiatan serta syaitan yang seringkali mengganggu umat Islam di bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan, itu dihalang oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan qiyamul lail pun mudah, membaca Al-Quran mudah, nak bersedekah mudah, nak membantu orang yang berada dalam keadaan susah pun mudah. Tiba-tiba masuk di bulan Ramadan, kita berhadapan dengan suasana yang cukup berbeza. Apatah lagi nak memulakan puasa sunat 6 Syawal ini pada hari yang kedua memang cukup sukar. Hari pertama kita dah raya, masuk hari kedua rumah kawan pula buat jamuan. Hari ketiga rumah nenek pula buat jamuan. Sampailah kepada hari Ahad, ya, pun masih lagi ada rumah terbuka. Namun begitu jangan bimbang. Pertama, biarlah dengan jamuan-jamuan yang ada itu pun kita boleh jadikan dia sebagai suatu ibadah. Hakikatnya apabila kita meletakkan hubungan silaturahim, mengikat hubungan silaturahim itu juga adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man sarrahu an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang berminat untuk dihamparkan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia mengikat hubungan silaturahim. Jadi memang kerja kita menziarahi rumah teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu juga adalah merupakan jalinan mahabbah yang sedang dibina, dan itu merupakan suatu amalan yang membawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cumanya dalam bab tersebut, biarpun begitu keadaannya, tetap sahaja kita berusaha untuk mengekalkan apa yang telah pun kita lakukan di bulan Ramadan. Pertama, bagaimana dengan puasa? Carilah waktu-waktu yang tertentu. Puasa 6 ni insya-Allah sampai sebulan ni masih lagi ada ruang untuk kita berpuasa. Gunakan waktu-waktu tersebut dengan mencari waktu-waktu yang terbaik. Contohnya hari Isnin dan juga Khamis. Cuba jadikan Isnin dan Khamis dalam sebulan. Isnin dan Khamis ni lebih kurang ada 8 hari lah. Jadi maknanya 6 hari itu dah boleh dah insya-Allah kita berpuasa. Jadi setiap hari Isnin dan juga hari Khamis kita komit, jadikan waktu tersebut itu waktu untuk kita berpuasa. Insya-Allah kita akan dapat melaksanakan ibadah puasa 6. Kalau tak boleh nak berseorangan, ajaklah teman-teman. Kalau katakan duduk di asrama sebagai contohnya, ajak teman-teman bersama. Sebab kadang-kadang kita buat kerja seorang ni, dia tak memberikan kekuatan pada kita. Semangat tak ada. Tapi kalau buat secara berjamaah, itu semangatnya lain benar keadaannya, sebab suasana itu dia memainkan peranan. Kerana itu dalam Islam ni, antara perkara yang penting juga untuk mengekalkan istiqamah kita ni, kita mencari teman-teman yang soleh. Ya, teman-teman yang soleh ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Ya, sesungguhnya agama itu berada, seseorang itu berada pada agama temannya, maka perhatikan siapakah teman yang bersama dengannya. Justru mudah-mudahan dengan kita mencari teman-teman yang soleh, dia akan mempermudahkan kita untuk mengekalkan ibadah kita yang telah pun kita lalui di sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Wallahu a'lam. Amin, Allahumma amin. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang telah pun dijelaskan oleh Fadil Ustaz terjawab persoalan ataupun kemusykilan yang telah pun diajukan oleh sahabat kita untuk topik ibadah sebab rosaknya ibadah. Banyak lagi yang akan kita kongsikan Fadil Ustaz. Para penonton jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, sebab rosaknya ibadah, dan kita masih lagi bersama dengan ahli panel kita yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada sahabat kita para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, boleh hubungi 1-800-88-1677 atau paling mudah, paling senang, terus tinggalkan menerusi laman rasmi Facebook. Tinggalkan kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Dan dalam kerancakan kita meraihkan Aidilfitri ini Ustaz, ada soalan berikutnya tentang puasa dan juga Aidilfitri ini Ustaz. Baik, Al-Ali di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah kita menunaikan ibadah puasa dan segala amalan sunat yang lain di bulan Ramadan, apakah terdapat perbuatan yang dilakukan semasa menyambut Syawal yang boleh merosakkan amalan ketika di bulan Ramadan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Itu soalannya Ustaz. Terima kasih kepada soalan daripada Ali. Soalan yang dikemukakan tadi, apakah perkara yang boleh menyebabkan ibadah rosak di sepanjang bulan Syawal yang menjejaskan amalan-amalan di sepanjang Ramadan? Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita tidak menyedari dengan amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di sepanjang bulan Syawal itu boleh menyebabkan akan amalan-amalan kita akan berkurangan, bahkan iman kita akan menurun. Betul. Sebab iman akan bertambah dengan ketaatan, sementara iman itu akan menjunam dan akhirnya menghilangkan rasa keberahian kita ataupun keseronokan kita dalam kehidupan sebagai seorang Muslim itu disebabkan maksiat yang kita lakukan. Saat ketika kita bersama di bulan Syawal, sebab bila sebut sahaja bulan Syawal kita akan dapat bersama-sama, apatah lagi pada tahun ini ataupun pada kali ini kita dapat balik ke kampung, dapat bertemu dengan sanak saudara, dapat bertemu dengan keluarga. Pertama sekali, perkara yang kadang-kadang kita tidak menjaganya adalah persoalan lidah yang Allah kurniakan kepada kita. Sebab lidah adalah merupakan punca kepada segala-gala kerosakan yang berlaku. Nak menjadikan istiqamah hati kita itu dasarnya daripada lidah. Nak menjadikan amalan hidup kita ini berterusan, ibadah kita berterusan, itu bermula dengan lidah. Lidah kita tidak dijaga, kita mencarut, bercakap dengan perkataan-perkataan yang kotor. Apa lagi? Kalimah-kalimah yang tidak baik yang semuanya itu dituturkan, akhirnya akan menjadikan diri kita ini menjadi insan yang muflis. Dan akhirnya rugi dengan amalan-amalan yang telah pun kita lakukan. Rupa-rupanya Ramadan yang kita lakukan selama ini bukan untuk kita dari sudut pahalanya. Kita nak berikan kepada orang lain yang berkelayakan untuk menerima ibadah-ibadah yang kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Justru itu, berhati-hati dalam setiap bicara-bicara kita. Sama ada bicara yang keluar daripada suara yang keluar daripada mulut kita, ataupun bicara itu berdasarkan kepada catatan-catatan pena ataupun tangan kita ketika menulis perkataan-perkataan dan ayat-ayat, sama ada di Facebook, di buku dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga perlu untuk menjaga dari sudut aurah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, antara batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita terhad ataupun terbatas. Islam memberikan kepada kita keindahan Islam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah sukakan keindahan. Tapi kadang-kadang dengan pakaian-pakaian yang indah, aurat tidak dijaga. Berpakaian, tapi berpakaian yang digambarkan dan diumpamakan oleh Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Rasulullah mengatakan ada dua kelompok manusia daripada kalangan ahli neraka yang aku tidak pernah melihat keduanya sebelum daripada ini. Rasulullah kata al-kasiyatul ariyat, al-mailat al-mumilat. Di antaranya Rasulullah mengatakan wanita-wanita yang memakai pakaian tapi ariyat, dia bertelanjang, dengan maksud memakai pakaian yang ketat sehingga memperlihatkan aurah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat oleh orang lain. Jadi dalam keadaan kita berpakaian,
pakailah mengikut apa yang telah ditentukan di dalam Islam, kerana bukan bertujuan untuk kebaikan ataupun untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kebaikannya adalah kembali kepada diri kita. Yang ketiga juga penting kepada kita dalam bab ilmu yang perlu kita pelajari dari sudut hukum hakam ketika kita bersalaman. Betul, bersalaman itu adalah perkara yang baik, nak saling bermaaf-maafan. Ustaz, saya jumpa seseorang ni, saya nak minta maaf, salahkah saya bersalam? Betul. Dalam bab bersalam ni, Rasulullah menyebut kelebihannya. Setiap kali kita bersalaman dengan saudara-saudara kita itu, gugur akan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersalaman tersebut, dan dia akan menjalinkan hubungan mahabbah. Tapi salam yang bagaimana yang dibenarkan? Kadang-kadang orang yang diharamkan untuk kita bersalam pun kita masih lagi menyentuh. Apa salahnya Ustaz? Betul. Ya, bahasa kita kata apa salahnya, tak menjadi masalah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tetap sahaja malaikat yang bersama dengannya akan mencatat setiap perkara-perkara dan perlakuan yang dilakukan. Sebab itu dalam bab bersalaman ini juga perlu diraikan ataupun perlu diambil berat tentang persoalan hukum hakam, siapa yang boleh kita bersalaman dan siapa yang tidak dibenarkan untuk kita bersalaman. Selain daripada itu juga, yang kadang-kadang boleh menjejaskan ibadah, di mana ibadah-ibadah yang diwajibkan semuanya ditinggalkan belaka. Maksudnya solat fardu selama ni dijaga, bila masuk bulan Syawal, tak apa Ustaz, qada sahaja. Istilah qada tu dikata tak apa, Allah tu Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Wal-iyazubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada meringan-ringankan ibadah yang telah pun Allah fardukan pada kita, sedangkan ibadah yang Allah fardukan itu adalah punca kita akan memperolehi kasih sayang dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan, termasuklah bagi mereka yang berjalan jauh. Betul. Ya, bab perkara yang berkaitan dengan bab musafir itu juga, hukum-hukum yang berkaitan dengan jamak dan qasar itu juga perlu diambil berat. Sebab kadang-kadang orang tidak tahu. Betul. Dia kata, Ustaz, saya pergi daripada KL, daripada Selangor pergi ke KL, daripada KL pergi ke mana? Pergi ke Negeri Sembilan dan sebagainya. Dikira perjalanan tu Ustaz, saya dah sampai lebih daripada 120 km. Boleh tak saya jamak dan qasar? Lokasi mana yang sebenarnya kita nak tuju? Betul. Kalau katakan di antara Selangor dengan KL ni tidaklah jauh mana, ataupun di antara Shah Alam, Selangor ni jauh juga. Betul. Jadi di antara Shah Alam dengan Kuala Lumpur, jaraknya itu tidak membolehkan kita untuk jamak dan juga qasar, tapi dikira dengan setiap jalan-jalan akhirnya dikira dengan melebihi 2 marhalah, maka itu juga tidak dibenarkan. Sebab itu belajar dalam bab hukum ini untuk menentukan amalan-amalan kita yang kita laksanakan sepanjang bulan Syawal ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Perjalanan yang tidak ada arah tuju, Ustaz. Dia sambung walaupun lebih 200 kilo, tapi sekejap lagi nak pergi sinilah, tapi rasa macam sini lagi best. Maksudnya dia tidak ada tetap tu, Ustaz. Betul. Ini satu perkara yang perlu kita sama-sama ulang kaji dan kita muhasabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita ingin raikan sahabat pemanggil kita yang kedua pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum, sahabat talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Firdaus Subhi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cimi Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada Dai dan Ustaz pada pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Ustaz ke Dai ya. Ya, selamat Hari Raya. Kullu amin wa antum bikhair. Ya. Jadi soalan saya gini Ustaz. Kita dah dalam bulan puasa, kita dah jaga cukup cantik amal ibadah kita, cukup baik dan cukup banyak. Tapi sayang Ustaz, kadang-kadang kita lupa pada hari raya ini yang masalahnya ni. Pertama sekali bila kita berhari raya ni, yang melibatkan ni bersalam-salaman ni, sebab kata Ustaz tadi tu. Kadang-kadang kita ni merasa tak apalah, hari raya okey lah tu, hari raya kita bermohon maaf, bersalam-salaman, maaf ampun dan maaf. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tak kira siapa dia yang kita nak salam tu, apa kata boleh ke tidak. Jadi soalan saya, apakah kaedah terbaik lah Ustaz pada bulan Syawal ini supaya amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan puasa itu tidak sia-sia Ustaz, tidak hilang begitu saja. Jadi apa kaedah terbaik untuk menjaga dan teruskan amalan kita di bulan Syawal ini untuk tingkatkan lagi daripada bulan Ramadan, bulan Syawal, istiqamah terus setiap sepanjang masa Ustaz. Jadi supaya ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan yang bulan yang baik tapi tidak sia-sia apabila sampai hari raya ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah tabarakallah, sahabat pemanggil setia kita Ustaz.
Haji Omar Abdul Majid, Masya-Allah tabarakallah, meriah dengar suaranya Ustaz dalam kerancakan Aidilfitri ini dengan soalan yang telah pun dikupas Ustaz, tapi mungkin ada sedikit tambahan berkenaan dengan salam ataupun yalah family tree itu kadang-kadang kita tak sempat nak kaji Ustaz. Dan tengok ini saudara ke, sepupu ke, dua pupu ke dan sebagainya Ustaz. Sedikit pencerahan. Terima kasih kepada Haji Omar. Pertama juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus menceriakan dan memberikan keberkatan pada Haji Omar dan seluruh ahli keluarga beliau, dan termasuklah kepada para penonton yang berada bersama-sama untuk menonton rancangan kita pada pagi ini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, begitulah keadaan yang biasa berulang kali berlaku semasa berhimpunnya kalangan sahabat dan juga saudara-saudara kita bila masuknya bulan Syawal. Justru bagaimana cara agar tidak sia-sia amalan-amalan yang kita laksanakan di sepanjang bulan Ramadan. Pertama, tolong perbaiki dari sudut ibadah yang kita nak laksanakan. Soal kerja yang kita laksanakan ini diperhatikan oleh Allah, dan setiap amalan-amalan yang kita laksanakan itu ada rekod-rekod dan catatan. Catatan ini tidak hilang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetap nanti akan dipaparkan apabila saat tiba masanya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang perlu kita hisap balik, kita perlu hitung balik dan perlu untuk difikirkan semula. Kemudian perkara yang kedua, soal hukum ini tetap perlu dijaga. Sebab itu ilmu berkaitan tentang bab siapakah mahram kita dan siapakah yang bukan dianggap sebagai mahram kepada kita itu perlu untuk dipelajari. Kenapa? Sebab hal-hal yang demikian itu dia akan melahirkan dosa dan juga pahala. Maknanya kalau katakan silap kita lakukan hal tersebut, maka kita juga walaupun baik, salam Ustaz tidak menjadi masalah ya, perbuatan salam itu baik, tapi Islam itu adalah merupakan agama yang telah menentukan hukum-hukum tersebut dan ada tujuan dan hikmah di sebalik daripada perkara-perkara yang dilakukan dan diarahkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Maka sebab itu ilmu itu penting. Siapa yang mahram kita silakan sahaja untuk kita bersalaman, tetapi kalau mereka ini bukan daripada kalangan mahram kita, maka ia tetap sahaja Islam mengatakan haram, maka kita berpegang dengan hukum tersebut, dan inilah yang dianggap sebagai ibadah agar ibadah kita tidak rosak. Sebab kita berbicara tentang soal ibadah ni, kita nak jadikan amalan kita ini ibadah di sisi Allah, tiba-tiba kita rosakkan perbuatan tersebut menjadi suatu perkara yang bukan ibadah. Niatnya betul, Ustaz, saya berniat tadi untuk mengeratkan hubungan, betul, dari sudut niat itu betul, Alhamdulillah, tapi dari sudut amalannya tidak diterima oleh Allah, tetap sahaja ia tidak dianggap sebagai syarat, ataupun tetap sahaja ibadah itu ditolak kerana syarat tidak mencukupi dalam bab tersebut. Jadi apa yang perlu dinasihatkan? Berhati-hati. Bagaimana nak mengelakkan? Saya kira dalam musim PKP itu cukup menarik. Betul. Kita jumpa, kita berikan salam begini ya, ataupun begini dan sebagainya. Buat syarat je Ustaz. Sebagai buat syarat tu sebab tak tahu Ustaz ni, saya ni ragu-ragu syak. Ya, memang syak ni dia boleh ke tak boleh? Kalau boleh tak boleh, bagaimana caranya? Betul. Ucapkanlah Assalamualaikum. Sekurang-kurangnya dengan ucapan Assalamualaikum itu, perkataan itu juga memberikan kebaikan. Betul. Ala adullukum bisyai'in idza fa'altum tahabbtum. Hendak tak aku tunjukkan kepada kamu dengan sesuatu yang kamu lakukan itu kamu akan saling sayang menyayangi sesama kamu. Apa dia? Afsyus salama bainakum. Ucapkanlah Assalamualaikum sesama kamu. Jadi tidak salah kita mengucap Assalamualaikum dengan kalimah tersebut walaupun tidak bersentuhan, tetap Allah akan mengekalkan hubungan mahabbah, kasih sayang dan saling cinta mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allahu akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan Fadil Ustaz dan juga sedang penonton, banyak lagi akan kita bicarakan untuk topik sebab rosaknya ibadah. Terus setiap menonton Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, iaitu sebab rosaknya ibadah, bersama dengan bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi. Para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan,
Jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda atau kemusykilan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan dalam kemeriahan kita, kerancakan kita pada Ustaz dan juga sedang penonton meraihkan Lebaran ataupun sambutan Aidilfitri pada tahun ini, jangan kita lupakan adab-adab dan juga perkara-perkara yang boleh dan juga tidak boleh untuk kita lakukan, terutama yang telah pun dijelaskan, dikongsikan oleh Fadil Ustaz supaya tidak rosak ibadah kita Ustaz. Dan di talian Ustaz pada ketika ini kita ada pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Dayana dan Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya begini, saya nak tanya. Ya. Adakah kualiti ibadah yang tidak sempurna, umpamanya dah kita solat, jika melakukan perkara-perkara yang makruh boleh menjadi salah satu sebab rosaknya ibadah kita? Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Sama-sama, selamat Raya Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Syekh Ismail Mak Isa dari Sungai Buloh bertemankan kicauan burung sehingga murai tu Ustaz. Seronok. Murai campur dengan berbuk tu belakang tu. Masya-Allah. Allah, dia ahli burung je tahu Ustaz. Subhanallah. Masya-Allah, tabarakallah. Di Salam Aidil Fitri kembali kepada Syekh Ismail Mak Isa dan perkara makruh Ustaz yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih kepada Haji Ismail atas ketidakjemuan dirinya untuk terus membuat panggilan demi panggilan, dan alhamdulillah pagi ini dapat bersama dengan kita. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkatan pada hidup beliau. Amin insya-Allah. Dan Allah menceriakan kehidupan di sepanjang hari raya Aidilfitri ini insya-Allah. Baik, apakah ibadah-ibadah yang makruh yang dilaksanakan dalam ibadah solat tersebut akan menjejaskan ibadah tersebut ataupun solat tersebut ataupun membatalkan? Perkara-perkara yang makruh dilaksanakan dalam solat, maka solat itu tidak akan terbatal dengan ibadah-ibadah yang makruh. Tetapi dari sudut pahala, untuk kesempurnaan ibadah solat tersebut akan terjejas disebabkan amalan-amalan yang dilaksanakan tadi itu tidak mengikut seperti mana yang telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan diperjelaskan oleh para ulama berkaitan dengan amalan-amalan seumpama ini. Maka kerana itu elakkan daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan makruhat. Sebaliknya kita tumpukan dalam ibadah solat tadi, belajar apakah yang disebut dengan nama rukun-rukun dalam solat, apakah dia yang disebut sebagai sunat ab'ad, apa yang disebut sebagai sunat hai'ah dalam melaksanakan ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita akan dapat menjadikan solat kita sempurna, dan solat apabila ia sempurna maka ia memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah sebut di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah bicarakan orang yang berjaya, orang yang menjadikan solatnya dalam keadaan khusyuk. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman, mereka yang dapat menjadikan solat mereka khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara ayat yang lain Allah menyebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mintalah bantuan olehmu itu dengan bersabar dan juga menunaikan ibadah salat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya melaksanakan ibadah salat itu adalah satu perkara yang berat, melainkan pada orang-orang yang khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah salat ini dia adalah merupakan amalan yang pertama sekali yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi amalan salat itu tidak selesai, maka amalan-amalan lain juga tidak akan selesai untuk dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berhati-hati dalam bab yang berkait dengan ibadah salat itu sendiri. Dan pada saat yang serupa, elakkan daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah makruh. Ya, makruh ni dia tidak membawa kepada dosa. Betul. Tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dengar Ustaz, benda makruh ni benda yang ala buat tak dapat dosa pun kan. Tapi kalau kita sebut makruh ni benda yang Allah benci, barulah kita rasa benda tu satu benda yang besar yang perlu dijauhkan Ustaz. Dan masya-Allah tabarakallah, berikutnya Ustaz kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Rahimah Saud yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Katakan kita sudah mengumpul pahala sepanjang bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh dan yakin Allah mengurniakan pahala tersebut. Adakah kerana umpatan-umpatan selepas hari raya semua ibadah kita boleh menjadi rosak?
Jazakallah khair. Eid Mubarak Ustaz. Subhanallah. Eid Mubarak juga kepada Hajah Rahimah Saud atas soalan yang dikemukakan. Dan dalam soalan ini menarik, sungguh-sungguh kita laksanakan ibadah di sepanjang bulan Ramadan dalam keadaan seakan yakin-yakin itu kita pun tidak pasti sebenarnya apakah amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang serupa kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Allahumma amin. Tiba-tiba pada saat yang serupa kita menggunakan lidah kita tanpa dikawal akan pergerakan lidah ini, dan akhirnya timbullah perbuatan-perbuatan seumpama mengumpat. Mengumpat ini adalah merupakan sebab utama yang menyebabkan kita menjadi muflis di hadapan Allah. Dan sudut zahirnya kitalah merupakan orang yang paling banyak melaksanakan. Tadi seumpama yang disebutkan oleh Hajah Rahimah tadi, Masya Allah, yakin seakan amalan-amalan yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan itu rasa-rasa macam Allah Subhanahu wa taala terima. Tapi pada saat yang serupa, rupa-rupanya kita hanya sekadar sebagai pembawa kepada amalan-amalan tersebut. Banyak amalan yang kita laksanakan, alhamdulillah, Al-Quran 30 juzuk daripada Al-Quran berjaya kita hatamkan. Solat tarawih 20 rakaat tu tak miss setiap hari malam. Kalau tak buat di masjid, buat di rumah juga. Allah 20 rakaat, termasuklah tambah dengan 3 jadi 23 rakaat solat sunat witir yang dilaksanakan ketika itu. Masya Allah, sahur pun juga dapat dilaksanakan dalam keadaan sempurna. Setiap hari waktu berpuasa dapat laksanakan akan amalan-amalan tersebut. Subhanallah, dalam keadaan demikian rupa-rupanya kita memikul ibadah kita, pahala ibadah yang kita laksanakan bukan untuk diri kita tapi untuk orang lain. Allah. Seperti mana dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah bersabda, al-muflisu fina man ya'tiya bis-salah wa ya'tiya biz-zakah wa ya'tiya bis-shaum. Mereka yang datang dengan membawa solatnya, mereka yang membawa puasanya, mereka yang membawa hajinya, dan pada saat yang serupa wayati wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha, sehinggalah akhirnya itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat dia datang, waktu itu dia mencaci maki rupa-rupanya orang lain, dia mengumpat orang lain, dia menyakiti orang lain, dia memukul orang lain, menumpahkan darah, dan akhirnya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya itu diserahkan kepada orang yang dizalimi dan disakiti ketika itu. Allah. Dan akhirnya apabila amalan-amalannya sudah pun habis, tidak ada lagi kebaikan yang dilakukan, dosa-dosa orang yang dizalimi itu akan diserahkan kepadanya, summa turiha ilan nar, dan kemudian dia akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah. Kerana itu hati-hati dengan lidah kita, elakkan daripada mengumpat, dan elakkanlah kita. Kadang-kadang, Ustaz, saya nak buat macam mana, Ustaz? Betul. Saya ni jenis orang yang tak boleh nak kawal mulut saya. Duduk saja dengan teman-teman kawan, dia borak saja ketika itu, saya pun akan bercakap cerita. Betul. Dan saya suka untuk memasang telinga saya. Jadi bagaimana cara kita nak mengelakkan? Betul. Jauhilah daripada teman-teman seumpama ini, supaya kita dapat kawal lidah kita. Duduklah bersama dengan orang yang soleh, yang rajin melatih lidah kita ini untuk berzikir dan menyebut kalimah Allah. Fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Anfal Allah sebut, dalam surah Al-Jumu'ah pun Allah sebut. Zikirlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Nanti mudah-mudahan kamu akan menjadi orang-orang yang cemerlang dan juga berjaya dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kalau tak mampu berbicara yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara yang baik ataupun diam sahaja. Dan Fadil Ustaz dan juga saudara penonton, banyak lagi akan kita bicarakan untuk topik sebab rosaknya ibadah. Kita berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Ta'ilah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, kita masih lagi bersama dalam Ta'ilah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, dengan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, sebab rosaknya ibadah. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Firdaus Subhi dan Fadil Ustaz
Kita nak terus raikan soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita Rohaya Arifin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, adakah rosak segala ibadah seseorang seandainya dia tidak langsung memikirkan tentang halal dan haram dari makan dan juga perbuatannya? Dan kedua, bagaimana pula dengan ibadah seseorang yang rajin bersedekah, membantu orang jika dia sendiri tidak melaksanakan ibadah solat? Mohon pencerahan Ustaz dari Sekincah Selangor bertanya Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Rohaya Arifin atas soalan yang dikemukakan. Pertamanya, apakah ibadah akan terjejas jika sekiranya dia tidak menjaga tentang persoalan halal dan juga haram? Pertamanya, perlu untuk diperhatikan ibadah yang kita laksanakan ataupun ibadah-ibadah khusus yang kita laksanakan, dia tidak terikat tentang persoalan halal dan juga haram, tetapi dia terikat dengan syarat-syarat yang tertentu. Betul. Jika ibadah di bulan puasa yang kita laksanakan, kita jaga menahan diri daripada makan dan juga minum, dan kemudian pada saat yang serupa menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa di sepanjang bulan Ramadan tersebut, tiba-tiba malam makan makanan yang haram, apakah puasanya terbatal? Puasa tidak terbatal. Sama juga dalam bab kita menunaikan solat, tak menjaga tentang soal haram. Saat ketika kita menunaikan ibadah tersebut bagus, tapi sejadah tak bawa, curi sejadah orang lain. Contoh, katakan begitu, diambil sejadah orang lain. Ustaz, dia curi itu Ustaz, perbuatan tersebut. Apakah solatnya itu terjejas? Solatnya tetap sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perbuatan dia mencuri itu adalah satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap ia akan memperolehi dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, apakah ibadah juga akan terjejas? Dia akan menjejaskan secara keseluruhan kehidupan kita. Sebab apa yang disebut oleh Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara-perkara yang haram, daripada makanan sumber-sumber yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka api neraka Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak untuknya. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Punca yang menyebabkan seseorang masuk neraka itu kerana tidak mengambil berat tentang persoalan halal dan juga haram. Kemudian perkara yang kedua juga disebut dalam sebuah hadis yang lain, bagaimana kisah seseorang yang ketika itu mengangkat tangan, menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam keadaan kusut masai, asy'asa aghbara, dalam hadis menyebutkan demikian. Kemudian pada saat yang serupa, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malbasuhu haramun, mat'amuhu haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, sementara makanannya juga adalah makanan yang haram, wa ghuziya bil haram, dan diberikan sumber-sumber, dia makan sumbernya itu juga daripada sumber-sumber yang haram. Maksud sumber yang haram itu, mungkin makanan itu tidak haram, tapi hasil pembeliannya itu adalah daripada sumber-sumber yang haram. Maka Rasulullah mengatakan ketika itu, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya itu nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, semuanya itu apabila kita lakukan, kita telah melakukan dosa kepada Allah, juga akan menjadi punca rezeki kita ini akan terhad dan terbatas. Rasulullah mengatakan setiap seseorang hamba itu diharamkan rezekinya bizambin yusibuh, disebabkan dosa yang dilakukan olehnya. Maka kerana dosa-dosa tersebut itu menghalang daripada kita menerima dan meraih rezeki-rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perlu untuk dielakkan perkara-perkara yang menimbulkan soal haram dalam amalan-amalan yang kita laksanakan. Ibadah kita mungkin sah, tapi dia menghalang kita untuk mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perkara yang kedua tadi yang ditimbulkan oleh Puan Rohaya Arifin, berkaitan tentang dia suka untuk membantu orang lain, tapi soalnya solat tidak dijaga. Para hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita, kita perlu ingat, pertama, apa sebenarnya kita nak lakukan dalam hidup kita? Kita nak beribadah. Dan yang kedua, apa sebenarnya matlamat daripada ibadah yang kita laksanakan? Tujuan nak mendapat redha daripada Allah dan kasih sayang daripada Allah. Ada sebuah hadis qudsi yang menarik yang disebut oleh Nabi SAW, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memerangi wali-wali aku ini, aku izinkan kepadanya untuk diperangi. Siapa wali Allah? Rasulullah menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu. Dan sentiasalah hamba aku itu tidak akan mendekati sesuatu melainkan dengan sesuatu yang paling aku sukai dan aku sayangi, untuk menjadikan dia kekasih kepada Allah, iaitulah sesuatu yang Allah fardukan. Solat
solat ini adalah merupakan kefarduan dalam diri sendiri yang disebut dengan nama fardhu ain. Maka ibadah solat tak boleh sama sekali kita tinggalkan. Ustaz, saya buat baik dengan orang, walaupun saya tak solat, ada orang buat solat tapi dia buat perkara yang tak baik kepada orang, kira okeylah tu. Ya, mungkin bahasanya begitu. Sebenarnya soal okey tak okey ni bukan soal kita. Betul. Tapi soal okey tak okey ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut tentang solat itu adalah merupakan kefarduan terhadap individu, kita kena jaga bab solat tersebut. Sebab kita nak meraih kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara bab kita memberikan sedekah, membantu orang lain, itu adalah ibadah-ibadah yang disebut dengan nama ibadah nawafil. Ataupun ibadah-ibadah yang Allah sunatkan pada kita. Dan ibadah inilah yang akan menjadikan kita lebih disayangi oleh Allah. Kerana dalam hadis tersebut Rasulullah menyambung, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan sentiasalah hamba aku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunat, dan akhirnya aku akan mencintai dirinya. Bila Allah cinta kepadanya, seluruh anggota dalam dirinya itu akan dijaga. Yang pertama, mata akan dijaga oleh Allah, telinga akan dijaga oleh Allah, kaki dijaga oleh Allah, dan tangan dijaga oleh Allah. Wala in sa'alani, jika dia minta pada aku akan berikan apa yang dia minta. Wala in ista'adzani, dan jika sekiranya dia minta pada aku, apabila dia minta berlindung kepadaku, aku akan berikan perlindungan kepadanya. Subhanallah. Justru daripada itu kita kena berhati-hati dalam soal tersebut. Solat kena jaga, dan pada saat yang serupa sedekah juga perlu kita laksanakan bagi meraih cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz dan juga saudara penonton, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Spina Yusuf daripada Tanjung Karang. Ajukan soalan Ustaz, ya? Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz dan yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua pendengar-pendengar yang mana salah silap saya. Kok ada saya tersalah silap. Saya mohonlah minta maaf. Ya, zahir dan batin. Soalan saya Ustaz macam ni kan. Pada bulan Ramadan, kita puasa sebulan kan. Lepas tu, adakah dengan kita berpuasa 6 dalam bulan Syawal tu menampung seandainya ada yang terrosaklah puasa kita tu. Dan kalau saya berniat qada Ustaz, perlu ke saya sebut dengan sunat je Ustaz? Baik. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Supinah Yusuf dari Tanjung Karang. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang sebagaimana kita biasa dengar Ustaz, tetapi mungkin ini satu perkara yang ialah setahun sekali jumpa Ustaz, tentang puasa 6 dan sebagainya. Ini niat qada dan juga niat sekali dengan puasa 6. Baik, terima kasih kepada Hajah Supinah Yusuf atas soalan yang dikemukakan. Kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan rahmat dan kasih sayang daripadanya sepanjang bulan Syawal ini dan pada bulan-bulan berikutnya, insya-Allah. Para hadirin, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang pertama tadi soalan yang dikemukakan, apakah dengan puasa 6 itu mampu untuk menampung kekurangan-kekurangan ibadah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunat yang kita laksanakan itu sebenarnya kita laksanakan adalah untuk menampung segala kekurangan-kekurangan pada amalan-amalan wajib yang kita laksanakan. Kadang-kadang ada ibadah wajib tersebut ada kekurangannya, maka ibadah sunat ini kita laksanakan selain daripada ia merupakan amalan yang digalakkan dalam kehidupan seorang yang beriman pada Allah, ia juga adalah bertujuan untuk menampung dan menutup segala kekurangan-kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada perkara yang kedua, dalam solat pertama dalam perkara yang kedua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut tentang kelebihan puasa 6. Man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian diikuti puasanya itu dengan 6 hari di bulan Syawal, walaupun tidak berturut-turut, hari apa pun yang kita laksanakan, yang penting pada bulan Syawal tidak menjadi masalah, biarpun ia bersendirian. Ustaz, saya nak puasa pada hari Jumaat semata-mata, boleh tak? Memang asal hukumnya adalah makruh kita bersendirian, tetapi pada saat yang serupa kita laksanakan bertepatan dengan bulan Syawal kerana nak berpuasa 6, tidak menjadi masalah. Puasalah dalam keadaan demikian 6 hari, maka seakan-akan dari sudut pahalanya dia berpuasa seluruh tahun tersebut, dalam tempoh setahun
tahun. Itulah puasa yang dilaksanakan dengan 6 hari yang dilaksanakan di bulan Syawal. Justru itu rebutlah peluang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam hal tersebut tadi Haji Spinah menceritakan bagaimana kalau dia berpuasa tadi, dia puasa qada. Dalam bab qada tu diniatkan sekali dengan ibadah sunat tersebut. Yang wajib ini memang perlu diutamakan. Kalau sekiranya dia dapat melaksanakan puasa wajib terlebih dahulu dan kemudian ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah solat puasa sunat tersebut, itu lebih baik, lebih afdal daripada menggabungkan niat tersebut. Cumanya Ustaz, soalannya sekarang ni kalau saya tak gabungkan Ustaz, saya tidak berkesempatan puasa di bulan Syawal ini. Maka tidak menjadi masalah. Para ulama mengatakan walaupun ia tidak berniat ketika itu, tetap sahaja puasa 6 itu akan diperolehi. Tapi niat puasa bulan qada itu wajib untuk dilaksanakan, niat itu pada waktu malam. Walaupun dia tidak berniat, tetap dia berada di bulan Syawal, puasa sunat bulan Syawal itu dia akan perolehi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan Ustaz sudah tak sedar kita telah pun berada di penghujung rancangan di TV3. Kita akan tamat siaran kita di TV3, akan sambung lanjutan 30 minit di TV9. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bersama dalam Tanyalah Ustaz untuk topik yang kita bicarakan pada pagi ini, sebab rosaknya ibadah, untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 pada ketika ini. Dan terima kasih atas tontonan anda para penonton. Bagi anda yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan berkenaan topik kita pada pagi ini, iaitu sebab rosaknya ibadah, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda, kemusykilan anda menerusi ruangan komen di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz Firdaus Subhi masih lagi menemani kita pada pagi ini. Dan Fadil Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya menerusi Facebook. Nur Dahlia Biru yang bertanya, baik, dua soalan yang diajukan. Adakah harta dunia dan hiburan akan menjadi punca rosaknya ibadah jika tidak diuruskan dengan baik? Dan yang kedua, apakah ibadah menjadi rosak kerana tidak menjaga kebersihan dan tidak mengambil berat tentang taharah, iaitu tidak bersuci dengan betul dan tidak menjaga badan serta pakaian daripada sebarang najis? Mohon pencerahan biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Nur Dahlia atas soalan yang dikemukakan. Pada persoalan yang pertama berkaitan tentang harta dan juga hiburan akan menjadi punca rosaknya ibadah jika tidak diurus dalam keadaan sebaiknya, apakah ia merupakan satu kenyataan yang sebenar? Jawapannya berdasarkan pertama kepada ayat di dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim harta dan juga anak-anak. Ya, kalau kita sebut harta itu, ya mungkin anak-anak itu kita sebut dari sudut istilah hiburan. Ia merupakan adalah merupakan zinatul hayah. Ia merupakan perhiasan yang Allah jadikan seronok kepada setiap daripada manusia sepanjang kehidupan mereka di dunia. Tak ada manusia yang tidak suka dengan duit. Setiap daripada duit itu memberikan kebaikan dalam hidup kita. Semua orang berlumba-lumba dan berpusu-pusu. Hatta termasuk anak-anak, dia pergi hari raya, dia tanya dulu rumah ni dapat berapa. Kadang-kadang sampul tu dibagi, dia buka dekat depan tuan rumah ketika itu, tengok dulu. Sebab apa? Memang itu adalah merupakan kecintaan yang ada dalam diri manusia. Tetapi kalau jika ia tidak diurus dengan sebaik yang mungkin,
maka dia akan menjadikan ia merupakan satu perkara yang akhirnya melahirkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menimbulkan permusuhan sesama kita. Sebab wang ni adalah merupakan satu perkara yang diburu dan direbut oleh setiap daripada kalangan manusia itu sendiri. Jadi uruskanlah dengan sebaik yang mungkin. Bagaimana kita nak menguruskan harta kita? Gunakan pada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajinlah dengan harta kita ini, kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bantulah mereka yang memerlukan daripada harta ini. Mudah-mudahan ada keberkatan daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal mal, dalam hadis Rasulullah mengatakan sebaik-baik harta itu adalah lirrajulis salih, adalah milik kepada orang yang saleh ataupun kepada mereka yang terdiri daripada kalangan yang memahami apakah fungsi harta dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan begitu juga dalam bab hiburan. Tidak salah untuk kita berhibur. Islam dia tidak menolak hiburan secara total. Tapi hiburan yang ditolak itu apabila melalaikan kita ini daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi SAW, Rasulullah cukup mempertahankan Sayyidina Hasan ibn Thabit. Sayyidina Hasan ibn Thabit adalah merupakan seorang penyair Islam yang cukup terkenal sehingga Rasulullah pernah berdoa pada Allah, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bantu dan sokonglah akan Hasan ibn Thabit ini dengan ruhil qudus, maknanya dengan bantuan daripada malaikat Jibril alaihissalam untuk membantu kehebatan bicara yang akan dikeluarkan oleh Hasan ibn Thabit. Termasuklah bila berlakunya suatu perayaan hari raya, Rasulullah membenarkan dua orang kalangan daripada Habsyi ketika itu bermain-main pedang ketika itu dan diperhatikan oleh isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi perlu berhati-hati, jangan sampai kita berhibur sehingga akhirnya kita lalai leka daripada tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Ditakuti amalan dan ibadah kita juga akan berkurangan ataupun akan terjejas. Kemudian pada perkara yang kedua berkaitan tentang taharah. Bab taharah yang sekiranya ia tidak dijaga. Hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebut at-tahuru syatrul iman, bahawa sesungguhnya bersuci itu, membersihkan diri itu adalah merupakan syatrul iman, sebahagian daripada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bersuci ini juga dia berkaitan dengan ibadah yang kita laksanakan. Solat kalau tidak dijaga dari sudut sucinya, rukun dijaga, dari sudut amalan sunat ab'adnya dijaga, hayahnya dijaga, tapi syarat sah untuk solat itu tidak dijaga. Antaranya adalah kebersihan yang perlu untuk dijaga. Buang air kecil tidak dibersihkan akan air kecil tersebut, maka menyebabkan solat juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya akan menjejaskan amalan tersebut. Bab haji sebagai contohnya, ibadah yang berkaitan tentang taharah ini tidak dijaga, akhirnya wuduk tetap tidak akan menjadikan amal ibadahnya itu sah untuk dilaksanakan. Contohnya ketika tawaf sebagai contoh, ataupun ketika melaksanakan ibadah-ibadah yang perlukan kepada wuduk sebagai contohnya, untuk membolehkan ibadah tersebut diterima oleh Allah, tapi bab bersuci itu tidak dijaga, maka ia memberikan perkara yang cukup bahaya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah melalui kubur ketika itu. Rasulullah berkata kepada kalangan para sahabat, innahuma la yu'azzaban. Dua orang manusia yang berada dalam kubur ni sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang meraung-raung, kamu tidak dengar, tapi sebenarnya di dalam kubur tersebut mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan disiksa. Siapa mereka? Salah seorangnya kerana tidak menjaga kebersihan ketika dia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika buang air kecil, la yastatiru bauluh, ya, la yastatir al baulahu, maknanya dia tidak menjaga dan membersihkan air kencingnya di saat ketika dia membuang air kecil tersebut. Wallahu a'lam. Al baul, Ustaz, lama tak dengar tu salisil baul, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah, tu antara bab ataupun hukum fiqh berkenaan dengan orang yang kencing tak lawas tu, Ustaz. Itu salah satu perkara yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita dapat sama-sama beramal sebagaimana yang telah pun dijelaskan oleh pada Ustaz berdasarkan kepada ilmu, insya-Allah. Dan berikutnya, Ustaz, kita ada Muhammad Izzuddin yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah secara ikhlas semata-mata kerananya. Bagaimana pula bagi mereka yang melakukan amalan untuk mengharapkan habuan dunia semata-mata, seperti melaksanakan solat sunat duha dan membaca surah Al-Waqi'ah untuk mendapatkan kekayaan di dunia? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada saudara Izzuddin, yang mudah-mudahan Allah meninggikan agama itu atas nama beliau ini sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepadanya. Baik, bagaimana hukum jika seseorang melakukan sesuatu amalan itu kerana ingin mendapat habuan dunia semata-mata? Maka itu juga perkara yang perlu untuk diambil berat, ya, dalam hal tersebut. Dia kadang-kadang timbul namanya adalah riak. Istilah riak, kita buat sesuatu itu kerana ingin mendapatkan habuan dunia. Saya buat ni supaya orang puji saya. Dan itu termasuk dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim. Ada 3 kelompok manusia nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang akan ditanya oleh Allah, rajulun ustushhida, seorang lelaki yang mereka ini syahid dalam medan pertempuran perang. Dan kemudian Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya. Dia tahu itu adalah nikmat daripada perjuangan yang dilaksanakan ketika itu. Dan kemudian dikatakan kepadanya, apa yang kamu buat? Aku lakukan kerana Allah. Rasulullah Allah menyatakan dalam hadis tersebut, kadzabta, kamu berbohong, akan tetapi kamu lakukan itu supaya orang memanggil kamu adalah seorang perwira, orang yang berani. Dan kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Kemudian yang kedua, rajulun ta'allama wa 'allamahu wa qara'al Quran, seorang lelaki yang dia belajar dan kemudian mengajar ilmu tersebut dan dia membaca Al-Quranul Karim. Bila meninggal ketika itu, Allah perlihatkan nikmat tersebut. Dan bila ditanya kepadanya, apa yang kamu lakukan? Aku lakukan kerana-Mu wahai Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, kadzabta, kamu berbohong. Kamu lakukan demikian supaya orang mengatakan kamu itu alim dan orang mengatakan kamu adalah qari'ul Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, dan dicampakkan di dalam neraka. Dan kemudian yang ketiga, seorang lelaki yang Allah rezekikan keluasan rezekinya, Allah luaskan rezekinya ketika itu, dan ditanya kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang diperlihatkan kepada kamu ini? Aku buat kerana-Mu ya Allah. Allah pun berkata, kadzabta, kamu berbohong, akan tetapi kamu lakukan supaya orang berkata kamu ini jawad, seorang yang dermawan, yang sentiasa menderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu telah berbohong, dicampakkan juga di dalam neraka. Maknanya dia ada kaitan tentang soal keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang kedua tadi yang menarik itu, soalan, Ustaz, saya buat ni kerana saya ingin mendapatkan atas kelebihan-kelebihan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengajar anak-anak perempuannya ketika itu mengaji ataupun membaca surah Al-Waqi'ah. Dan ketika itu di zaman Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman melihat tentang keadaan kehidupan yang agak susah berlaku dalam kehidupan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sehingga ingin diberikan harta daripada Baitul Mal. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menolak. Dia kata apa? Dia kata, cukuplah dengan bacaan surah Al-Waqi'ah itu telah memberikan rezeki yang sebaiknya dalam kehidupanku sekeluarga. Anak-anaknya juga dapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sahabat juga mengharapkan ada kelebihan daripada surah tersebut. Jika memang ada kelebihan-kelebihan tersebut dan kita mengharapkan dengan bacaan tersebut, maka itu tidak menjadi masalah kepada kita. Ya, dibenarkan di dalam Islam untuk kita mengamalkan satu amalan itu atas kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak derma kerana saya tahu bila derma saya akan dapat memperolehi 300 kali ganda 700 kali ganda yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, maka saya buat lakukan hal demikian kerana dapatkan pahala tersebut, maka itu juga tidak menjadi masalah. Cuma kata Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membahagikan ibadah seorang hamba itu kepada 3 jenis. Ada ibadah seorang hamba itu dianggap seumpama ibadah seorang peniaga. Ibadah seorang peniaga ni dia melakukan amalan tu kerana nak untung. Mana ada peniaga tak nak untung? Betul. Dia nak buat lakukan, dia nak untung. Jadi dia buat begitu kerana nak dapat pahala syurga, kerana nak mendapat habuan yang tertentu, ada kelebihan-kelebihan atas amalan yang dilakukan, maka amalan itu tidak salah, boleh dilaksanakan. Yang kedua, ada amalan seorang hamba itu dia lakukan itu seumpama amalan seorang hamba abid. Jadi dia buat bagaimana? Dia lakukan kerja tersebut supaya tidak dimarahi oleh tuannya ketika itu. Kalau dia buat kerja tersebut, tuannya redha kepadanya dan diberikan apa sahaja yang sesuai dan berkelayakan untuk diberikan kepada hamba tersebut, maka amalan ini juga tidak salah. Maknanya dia buat tadi kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak salah. Tapi yang ketiga, yang disebut sebagai ibadah sebagai seorang yang merdeka ini, dia lakukan amalan tersebut kerana bersyukur atas segala pemberian-pemberian yang Allah berikan kepadanya. Dan ibadah inilah ibadah yang terbaik, dan kita nak lahirkan kalau boleh dalam hidup kita ini ibadah seorang yang merdeka, mengharapkan segala perkara yang kita lakukan bukan hanya sekadar kita takut dosa dan juga dapatkan pahala, tapi sebaliknya kita nak menunjukkan tanda bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita sebagai seorang insan. Seperti mana
yang disebut oleh Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, apakah aku tidak layak menjadi hamba yang bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Insyaallah tabarakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada kita beramal sesuatu yang boleh menyebabkan rosaknya ibadah kita, insyaallah. Dan banyak lagi yang Fadil Ustaz akan kita kongsikan kepada para penonton untuk topik sebab rosaknya ibadah. Kita berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi di penghujung siaran kita pada pagi ini untuk kita bicarakan topik sebab rosaknya ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak raikan lagi Ustaz soalan, tapi sebelum tu Ustaz, mungkin sedikit komen ataupun respon Ustaz berkenaan dengan polemik isu khilafiyah yang berlaku, yang terkadang menyebabkan saudara boleh putus silaturahim dan sebagainya. Dan terkadang kita dalam kerancakan Ramadan baru ni pun kita berhadapan dengan pelbagai polemik-polemik yang isu-isu yang muncul yang menyebabkan orang awam menjadi celau dan sebagainya. Dan terkadang perkara itu mungkin dia benar tidak ada di zaman Nabi SAW dan diamalkan di zaman kita pada hari ini. Apakah perkara yang tidak dibuat oleh Rasulullah itu adalah perkara yang kita tak boleh buat juga di zaman kita pada hari ini, dan mungkin ada dalil dan juga nas ni Ustaz? Baik, terima kasih Da'i Anas atas soalan yang dikemukakan. Pertama, elakkanlah kita daripada menimbulkan bibit-bibit perpecahan sesama kita. Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim, antaranya Allah menyebut wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali daripada Allah dan jangan berpecah belah. Dalam surah Ali Imran Allah sebut demikian. Dalam surah Al-Anfal sebagai contoh, Allah mengatakan wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah kamu kepada Allah, taatilah kamu kepada Rasul, dan janganlah kamu bergaduh, nanti kekuatan kamu akan menghilang dan kamu akan menjadi orang yang lemah ketika itu. Dan bersabarlah atas segala dugaan dan ujian daripada Allah. Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ayat-ayat ini merupakan ayat mengajak pada kita supaya kita bersatu. Dan bersatu itu adalah merupakan suatu kewajipan yang mesti dijaga oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, soal khilafiyah tidaklah membawa kepada dosa. Selagi ia merupakan ruang lingkup dalam persoalan yang dibahaskan di kalangan para ulama. Dan kalau kita melihat khilafiyah ni bukan hanya berlaku di zaman para ulama. Di zaman para sahabat pun ada pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan mereka. Di mana dalilnya mereka menggunakan dalil-dalil yang tersendiri, hatta termasuk ijtihad yang dikeluarkan oleh para sahabat. Itu juga berlaku. Kita tidak melihat cerita seumpama ini. Sebab itu yang penting dalam bab selagi mana ia dalam lingkungan dan juga ruang lingkup khilaf yang berlaku ataupun perselisihan pandangan dan pendapat di kalangan para ulama, maka sifat yang perlu ada pada diri kita adalah sifat berlapang dada. Selagi amalan tersebut nasnya ada, pandangan para ulama ada tentang soal tersebut, maka tidak menjadi masalah untuk kita berlapang dada dan menerima amalan-amalan tersebut sebagai amalan yang boleh digunakan pakai oleh umat Islam. Kemudian tentang hal perkara yang kedua, apakah segala amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak boleh dilakukan? Islam adalah merupakan agama yang dia tidak rigid ataupun dia merupakan agama yang hanya tertumpu dengan apa yang Rasulullah SAW lakukan. Benar, amalan yang Rasulullah lakukan, jika sekiranya dilakukan, maka ia merupakan satu amalan yang terbaik untuk kita amalkan. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengajar pada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Ayat itu jelas sekali Allah menceritakan supaya kita mengikut apa yang telah pun dilakukan oleh Nabi SAW. Namun begitu, ada beberapa amalan-amalan yang kadang-kadang Rasulullah tidak pernah pun tidak melakukannya, bukan kerana ia merupakan perkara
perkara yang haram. Saya tertarik sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghummari rahimahullah. Nama kitab tersebut tuan-tuan boleh rujuk baliklah di dalam kitab itu, iaitulah Husnut Tafahumi fid Darki li mas'alati tarki. Dan beliau mengarang kitab tersebut kerana ingin menjawab tentang persoalan-persoalan khilafiyah. Jadi ada satu ruang yang ditimbulkan, apakah amalan yang Rasulullah tak lakukan dan Rasulullah tinggalkan itu hukumnya adalah haram. Maka dia menjawab ada 6 syarat, 6 perkara yang diutarakan oleh Syekh tersebut rahimahullah. Beliau mengatakan ada kalanya Rasulullah tidak melakukan, tidaklah membawa kepada haram. Umpama Rasulullah tidak makan daging dhab, yang ketika itu sahabat tanya balik kepada Rasulullah, haramun hadha? Jawab daripada Nabi SAW, dia bukanlah merupakan perkara yang haram, tapi aku tidak makan daging dhab tersebut itu kerana memang aku tak biasa, fa'u'afi. Dalam hadis Rasulullah kata, aku rasa macam, istilah kita kata jijik lah. Jadi Rasulullah rasa tak selera nak makan, sebab makanan itu tidak biasa dimakan oleh Nabi SAW. Rasulullah tak buat, Rasulullah tak lakukan, tapi apakah diharam? Jawapannya tidak. Yang kedua, ada kalanya Rasulullah SAW tidak lakukan kerana Rasulullah SAW tidak terlintas dalam pemikirannya. Sebab itu banyak perancangan ataupun banyak perkara-perkara yang dicadangkan oleh para sahabat diterima oleh Nabi SAW. Rasulullah terima. Contohnya tentang mimbar yang ditukar oleh sahabat, Rasulullah terima pandangan tersebut. Beberapa pandangan-pandangan dalam beberapa siri-siri peperangan diterima oleh Nabi, maka para sahabat, para ulama mengambil istimbat hukumnya kerana ada kalanya Rasul tidak terfikir oleh Nabi tapi dicadangkan oleh para sahabat, lantas Rasulullah menerimanya. Ala kulli hal, daripada 6 itu mungkin masa tak mengizinkan kita nak bicara panjang. Daripada 6 perkara itu, maka kita ambil ruang selagi mana ada nas dan juga dalil yang diutarakan oleh para ulama berkaitan dengan amalan-amalan tersebut, maka janganlah kita perdebatkan dan perbahaskan, maka akhirnya akan menjauhkan jurang hubungan kita sebagai umat Islam. Sedangkan menyatukan umat Islam itu adalah perkara yang lebih wajib daripada menimbulkan polemik-polemik khilafiyah yang akhirnya menjauhkan hubungan kita dan akhirnya menjadikan kita insan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran, mereka itu adalah orang yang la'anahumullah, Allah laknat ke atas mereka, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala juga akan melaknat ke atas mereka, wal iazubillah. Allahu akbar. Pendek kata, jangan bergaduh, Ustaz. Jangan bergaduh, itu antara key point ataupun isi penting yang telah pun disampaikan oleh Fadil Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, menerusi sahabat Facebook kita, ingin kita raikan lagi soalan yang berikutnya. Jura Azlin Sufyan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, soalannya, ego, riak, sentiasa mahu menunjuk diri betul dan menang dalam banyak perkara, selalu memperlekehkan orang lain, merasakan diri hebat, terutamanya dalam hal ibadat, banyak amalan sedekahnya. Adakah itu juga merupakan salah satu punca utama rosaknya ibadah? Mohon pencerahan, terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, soal terima kasih kepada saudara Puan Azlin. Azlin. Puan Azlin atas soalan yang dikemukakan. Jadi apakah ego dan riak itu akan mengurangkan dan membatalkan ibadah yang kita laksanakan? Jawapannya ya. Pertama, riak itu adalah merupakan amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah serahkan dia dengan riak tersebut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang berlaku di kalangan golongan munafikin. Ya, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas, ya, wala yazkurunallaha illa qalila. Allah menyebut di dalam Al-Quranul Karim ciri orang yang munafik ini, mereka nak tunaikan sembahyang tapi berat nak tunaikan solat tersebut, dan apabila mereka melakukan amal kebaikan, mereka nak memperlihatkan kepada manusia, dan sedikit mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, elakkan kita daripada sifat riak, menunjuk-nunjuk dalam amalan kita. Ada kalanya menunjuk itu tidak menjadi masalah, tapi kalau kita lakukan itu kerana Allah, tujuannya nak mengajak orang lain juga melakukan kebaikan, itu tidak menjadi masalah. Tapi biasanya perbuatan menunjuk itu tak lekang daripada diri kita dengan hasutan dan juga godaan-godaan daripada syaitan. Dan termasuklah perkara yang berkaitan dengan ego. Ya, dalam Islam ni ingat, segala kelebihan datang daripada kita ni bukan milik kita. Hebatnya kita berfikir, hebatnya kita merancang, hebatnya kita bercakap, hebat segala kesempurnaan yang ada pada diri kita, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu menyucikan, menyatakan diri kamu itu hebat dan sebagainya itu, akan tetapi kehebatan itu datang daripada Allah. Sebaliknya, syukurilah akan segala kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita dengan kita sentiasa bersifat dengan tawaduk,
Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu' akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar Allah muliakan, tapi para malaikatullah juga akan mendoakan kebaikan-kebaikan kepada kita insya-Allah atas kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berhati-hati dalam hal ini. Rasulullah pernah menyebutkan, apabila kamu mendapati salah satunya disebut dengan i'jabur ra'yi bi ra'yihi, seseorang yang akan mengkagumi akan pandangannya semata-mata, itu di antara petanda-petanda akan berlakunya hari kiamat. Justru daripada itu kita berelaklah ataupun kita jauhi akan perkara-perkara seumpama ini. Mudah-mudahan Allah terus memberikan keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan juga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang salih dan salihah dan layak untuk masuk ke dalam syurganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Firdaus Subhi atas penjelasan cukup menarik, dan sudah tak sedar Ustaz sudah telah pun berada ataupun sampai di penghujung rancangan untuk bicara topik kita sebab rosaknya ibadah pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah pun disampaikan oleh Fadil Ustaz kita dapat sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Dan terakhir, untuk mengundang kasih sayang daripada Allah, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan kepada Fadil Ustaz untuk tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina shakiyyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Firdaus Subhi atas perkongsian ilmunya. Dan esok sebagaimana biasa, saudara-saudara penonton, Tayyidina Ustaz akan kembali untuk pengajian hadis 40 Imam Nawawi, suci rohani dan fizikal bersama dengan Da'i Hilman, dan juga panel Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Jam dan juga waktu yang sama semestinya dalam Tayyidina Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Saudara jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.